Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penyusunan semula sekolah yang mempunyai kepadatan murid tinggi akan dilakukan. Ya, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata ia bagi memastikan suasana pembelajaran lebih kondusif. Enrolment untuk darjah 1 ni memang tinggilah ya. Jadi ini menunjukkan bahawa dari segi komitmen kita untuk memastikan anak-anak kita berada dalam sekolah ini tercapai. Cuma kita nak kena adjust dari segi kepadatan itu, barangkali menyusun kembali dan itulah tugas PPD dan juga JPN untuk memastikan tiada kesesakan yang keterlaluanlah di sekolah-sekolah. Beliau berkata demikian pada sidang media ketika melawat pembukaan sesi persekolahan di Sekolah Kebangsaan SK Sarjana Putra Jencarum. Menurut Fadlina, setakat ini kapasiti guru mencukupi dan jika terdapat kekurangan ia akan diatasi segera dari semasa ke semasa. Sementara itu, Kementerian Pendidikan KPM tidak mempunyai perancangan untuk membuat penilaian menyeluruh terhadap ekosistem pendidikan vernakular. Menurut Fadlina, sekolah vernakular diiktiraf oleh Akta Pendidikan 1996 dan akan berpegang dengan pendirian berkenaan berdasarkan peruntukan dalam akta terbabit. Kita mendengar pandangan tersebut, tetapi untuk hari ini pendirian Kementerian Pendidikan Malaysia adalah untuk berdiri tegak dan juga memperkukuhkan akta pendidikan. Dan sekolah vernakular ini sebagaimana yang saya tegaskan sebelum ini diiktiraf oleh akta pendidikan dan kita akan teruskan dengan pendirian tersebut berdasarkan akta pendidikan. Memperkukuh bahasa kebangsaan di sekolah vernakular menjadi agenda utama KPM. Polemik berhubung kewujudan sekolah vernakular di negara ini perlu dihentikan. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagan berkata, sekiranya berterusan, ia akan mengganggu gugat semangat perpaduan dan muhibah dalam kalangan rakyat. Sebarang usaha memansuhkan kewujudannya adalah tidak wajar, malah ia adalah bertentangan dengan keputusan mahkamah yang menjunjung tinggi prinsip rukun negara, iaitu keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Tegas beliau, sekolah vernakular bukanlah faktor yang menjurus ke arah perpecahan, sebaliknya menjadi tarikan ke arah perpaduan. Malah data enrolment pelajar bukan Cina di SJKC dan pelajar bukan India di SJKT turut menunjukkan peningkatan berterusan sejak tahun 2018. 447,982 murid tahun 1 akan menerima bantuan awal persekolahan BAP bermula minggu ini. Ia membabitkan peruntukan lebih 67 juta ringgit. Ketua Pengarah Pendidikan Azman Adnan berkata, jumlah itu merupakan sebahagian daripada 788.13 juta ringgit yang diperuntukkan dalam belanjawan 2024 khusus untuk BAP. Sebanyak RM67,197,300. Itu BAP untuk tahun 1. Okey, dan melibatkan 8,903 sekolah di seluruh negara. Okey. Kita telah menyalurkan sebanyak 702 juta sebelum ini kepada murid tahun 1 hinggalah tahun 6. Pada sesi yang lalu. Daripada jumlah 788 juta. Jadi bakinya sekarang ni ialah untuk anak-anak kita yang baru saja masuk ke tahun 1 lah untuk tahun 2024 ni. Ibu bapa murid tahun 1 tidak perlu membuat sebarang permohonan. Beliau berkata demikian selepas meninjau hari pertama sesi persekolahan di Sekolah Kebangsaan Merlimau 2 Melaka. Dalam pada itu, Azman memaklumkan 3.65 juta murid kumpulan B memulakan sesi persekolahan 2024-2025 hari ini. Ia menjadikan keseluruhan 5.05 juta murid telah memulakan sesi persekolahan termasuk kumpulan A yang bermula semalam. Subsidi ubat-ubatan kepada pesakit yang terima rawatan di semua fasiliti KKM masih dikekalkan. Ia bagi mengelak rakyat terbeban dengan peningkatan kos ubat. Pesakit yang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan swasta pula disaran buat perbandingan harga dengan merujuk harga panduan pengguna yang sedia di KKM.
KKM juga telah meneliti inisiatif ketelusan harga ubat iaitu fasilitis kesihatan swasta yang dikenal pasti perlu memaparkan harga ubat seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 3 Oktober 2023. Inisiatif ini dapat meningkatkan akses rakyat kepada bekalan ubat yang lebih kompetitif harganya serta membolehkan rakyat mengetahui harga ubat yang perlu dibayar dan seterusnya membuat pilihan mengikut kemampuan masing-masing. Pusat dialisis akan dibuka di setiap negeri dalam tempoh 2 tahun bagi memberi khidmat perubatan kepada pencarum perkeso. Menteri Sumber Manusia Steven Sim berkata, golongan pekerja merupakan kumpulan tertinggi menghidap penyakit buah pinggang. Program saringan kesihatan ini bermula 2013. Ketika 2013, antara yang disaring lebih kurang 9% orang yang disaring didapati mempunyai penyakit diabetik. Tetapi 10 tahun selepas itu pada tahun 2023, jumlah orang yang disaring oleh pekeso yang didapati mengidapi penyakit diabetik mencecah 20%, 19.9%. Jadi ini merupakan angka yang amat mendadak dan kita lihat perbelanjaan pekeso untuk kes-kes dialisis juga meningkat lebih kurang 20 hingga 30 juta dalam masa 2-3 tahun ini. Perkeso merekodkan 19.9% golongan pekerja menghidap penyakit diabetes. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. RM14,000 permohonan kewarganegaraan bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan akan diselesaikan sebelum akhir tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, terdapat 59,000 permohonan bagi kategori itu sejak 2013 dengan 35,000 daripadanya telah diproses. Total numbers of application, total 140,000. For 15A, permohonan warga negara secara pendaftaran adalah untuk kategori anak angkat, anak lahir di luar ikatan perkahwinan dan juga anak dalam kategori terdampar tapi usia sudah meningkat. Jadi KDN proses di bawah 15A. Berapa jumlah permohonan? 59,000. 59,000 daripada 140,000 adalah 3 kategori ini. Dan berapa yang sudah kami proses? KDN proses 35,000. Berapa baki? 14,000. Okey ya. Yang telah diproses itu, berapa sukses rate dia? 98% berjaya mendapat warga negara. Saya boleh selesaikan 14,000 yang berbaki sekarang di bawah 15A ni sebelum 31 Disember tahun ini. Beliau bercakap kepada media selepas menghadiri sesi dialog khas 2024 Polis Diraja Malaysia PDRM di Maktab PDRM Ceras. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin menyatakan KDN kini dalam siri memberi penjelasan di Parlimen mengenai cadangan kerajaan untuk meminda Perlembagaan Persekutuan berhubung peruntukan hak kewarganegaraan kanak-kanak. Saya sekarang dalam siri memberi penjelasan pada ahli-ahli Parlimen. Okey, dan saya yakin jika saya berpeluang untuk terus memberi penjelasan macam ini, macam saya sedang bagi penjelasan pada reporters dan reporter bantu tulis. Okey, saya yakin pindaan ini boleh mendapat sokongan yang diperlukan. Baik, dalam sidang media sama, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata, Maktab PDRM Ceras sedia dijadikan hub pembelajaran dan penyelidikan keselamatan cyber dan pencegahan penyalahgunaan bahan terlarang seperti dadah. Langkah tersebut antara usaha PDRM menangani jenayah itu.
pihak kami, pihak PDRM telah bincang dengan Datuk Seri Menteri. Kita nak meletakkan maktab PDRM ini sebagai satu hub. Satu hub pembelajaran cybercrime, dark web ke semua, deep web dan juga narkotik. Narkotik ini kita nak sehingga pihak kita punya pakar analisis yang kita telah pun hantar ke UKM ini, dia boleh mengkaji. Bila dia kaji substan, dia tahu yang ini daripada Laos, yang ini adalah local made, yang ini daripada Guatemala, yang ini daripada Mexico, because dia punya print tu, handprint tu panggil. Substan ini berbeza-beza. Substan ini apabila satu makmal membuat, dia berbeza-beza dengan makmal yang lain, sehingga peringkat itu kita nak. Pelan jangka panjang berkaitan agenda baharu pemerkasaan Bumiputera yang dijangka dilancar Jun ini menepati ciri status pembangunan dan sosioekonomi tempatan. Matlamatnya tingkatkan penguasaan ekonomi Bumiputera terutama dalam segmen-segmen ekonomi baharu. Ia termasuk bidang pertumbuhan tinggi dan nilai ditambah tinggi HGHV. Kesemua intipati hasil daripada KEB 2024, input daripada sesi libat urus dan juga input daripada microsite KEB 2024 akan dicerakin dan diterjemahkan ke dalam hala 7 agenda baru pemerkasaan Bumiputera, dan pelan jangka panjang agenda baru ini yang lebih segar dan inklusif tanpa meminggirkan peranan oleh semua etnik di Malaysia akan dirangka untuk tempoh 10 tahun yang akan datang. Jelas beliau lagi, peranan GLC dan GLIC akan diperluas dalam mendukung agenda Bumiputera sebagai agenda nasional menerusi pelaksanaan dasar dan inisiatif di kedua-dua entiti berkenaan. Pesawah yang pengeluaran padinya merosot disebabkan perubahan cuaca luar jangka boleh dapatkan bantuan saluran tunai menerusi tabung bencana tanaman padi TBTP. Bantuan berbentuk touch point iaitu penyaluran bantuan secara tunai khusus kepada pesawat yang menghadapi kerugian akibat bencana alam. Bantuan TBTP disalur ikut keluasan kawasan yang musnah. Bagi peringkat tanaman 1 hingga 70 hari, kadar bantuan ialah RM876 per hektar, manakala peringkat tanaman 71 hingga 120 hari, RM1,800 per hektar. Jumlah maksimum terhad 3 hektar sahaja dan dalam satu musim penanaman. Permohonan boleh dikemuka melalui Jabatan Pertanian di daerah dan negeri masing-masing. Satu mekanisme khusus untuk kurangkan pekerja asing secara berkala akan dibincangkan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bulan depan. Kita perlu komited untuk mengurangkan jumlah pekerja asing dan pendatang asing tidak berkemahiran dalam negara kita. Dan yang ini memerlukan bukan saja dasar, tetapi ia juga memerlukan kerjasama daripada industri, kerana setiap kali pentadbiran sebelum ini ingin mengurangkan jumlah pekerja asing di negara ini, dia akan dapat bandahan. Jelas beliau, jika negara terus mempunyai sehingga 3.5 juta pekerja asing baik yang ada dokumen atau sebaliknya, satu kumpulan yang tawarkan struktur kos lebih rendah akan diwujudkan. Kesannya, peniaga tempatan tidak dapat bersaing kerana warga asing akan letak harga jauh lebih rendah. Ia mengakibatkan masyarakat lebih berminat untuk dapatkan produk dan perkhidmatan daripada mereka. Laluan Seksyen 11 persimpangan bertingkat Taiping Selatan ke persimpangan Beruas Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat WCE dibuka kepada umum mulai tengah malam ini. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, bersempena pembukaan jajaran baharu itu, pengguna akan menikmati pengecualian tol sehingga 11 Mei nanti. Dengan jajaran sepanjang 35.5 km itu, pengguna hanya memerlukan 20 minit sahaja berbanding 55 minit sebelum ini melalui laluan sedia ada.
Jadi sudah tentunya lah perjalanan pengguna jalan ini akan sangat mudah dan lebih selamatlah kerana jalan ini telah kita buka. Ya. Dan seksyen 11 ini saya difahamkan adalah ia menelan belanja sebanyak 422 juta ringgit. Dari keseluruhannya jajaran projek WC ini yang saya difahamkan 5 bilion lah semuanya. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Taiping. Lebuh Raya WCE merupakan laluan alternatif terbaharu yang menghubungkan Cangkat Jering di Perak ke Banting Selangor sepanjang 314.5 kilometer. Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib menyasarkan kutipan zakat sebanyak 195.1 juta ringgit tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Abdul Hakim Amir Osman berkata, sasaran itu mampu dicapai menerusi kempen Ramadan yang dilancarkan. Sepanjang Ramadan ini kami meletakkan sasaran sebanyak 195.5 juta untuk kami kutip. 195.5 juta ini termasuk zakat harta sasarannya sebanyak 178 juta, zakat fitrah 15 juta dan juga wakaf tunai sebanyak 2.5 juta. Jadi jumlah keseluruhannya 195.5 juta sepanjang Ramadan, insya-Allah. Setahun lepas kita mengutip sebanyak 175.9 juta. Ada sedikit peningkatan. Bagi mengimarahkan lagi kempen, PPZ Mawib turut menyediakan pelbagai program dan aktiviti menarik sepanjang Ramadan. Kempen juga bertujuan menggalakkan masyarakat Islam, khususnya di wilayah persekutuan, untuk menunaikan ibadah zakat dan berwakaf di bulan Ramadan. Beliau berkata demikian selepas melancarkan kempen Ramadan bertemakan Nikmat Memberi di Wisma PPZ Kuala Lumpur. Sempena kempen tersebut, PPZ Mawib turut menyediakan ruang niaga kepada usahawan asnaf melalui program Booth Asnaf Prana yang akan dibuka di kaunter-kaunter terpilih sebagai tanda sokongan dalam memperkasakan ekonomi usahawan asnaf. Orang ramai dijemput untuk mengikuti laman Facebook, Instagram serta TikTok rasmi Pusat Pungutan Zakat bagi mengikuti perkembangan terkini dan informasi menarik. Menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan beliau ke Jerman hari ini dengan mengunjungi Siemens Energy, satu daripada syarikat teknologi tenaga utama di dunia. Ketibaan beliau di Ibu Pejabat Siemens Energy di Halter Trust disambut ahli lembaga eksekutif Siemens Energy, Vinod Philip. Turut mengiringi Perdana Menteri semasa lawatan tersebut ialah Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict dan Duta Malaysia ke Jerman Datin Paduka Dr. Adina Kamarudin. Siemens Energy yang beroperasi di 90 negara dan memiliki kira-kira 90,000 pekerja terlibat dalam keseluruhan lanskap tenaga. Ia meliputi tenaga konvensional hingga tenaga pulih baharu, teknologi grid kepada simpanan hingga kepada mengelektrikkan proses perindustrian kompleks. Datuk Seri Anwar juga Menteri Kewangan serta rombongannya turut dibawa melawat kilang tersebut dan mengadakan perbincangan dengan para pegawai kanan Siemens Energy. Tahun lepas, Tenaga Nasional Berhad TNB dan Siemens Energy memeterai memorandum persefahaman untuk memulakan pembangunan hidrogen hijau. Malaysia kekal antara destinasi pilihan pelabur asing di rantau ASEAN. Menurut Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri, Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz, Malaysia mempunyai kelebihan tersendiri berbanding negara ASEAN lain. We have competition, especially in the region. The good news is that ASEAN as a region has benefited in the redirection of flows, especially investment flows, given the realignment of the supply chain.
If you look at the global FDI, in line with the slowing down of the global GDP, global FDI has gone down 12%, whereas the FDI into ASEAN has gone up 5%. So ASEAN is actually bucking the trend. And of course, Malaysia stands to benefit from that, being one of the ASEAN countries. But at the same time, within ASEAN, we are competing and we have very strong resources, natural resources, because they want to look at green energy. We have land, and we have also at the same time the right, policies, incentive that have been consistent over the years. Kerajaan bersetuju skop pengecualian cukai perniagaan kepada perniagaan B2B. Perkhidmatan logistik diperluas. Menurut Kementerian Kewangan MOF, usaha itu bagi mengurangkan cukai berganda daripada pengenaan cukai atas cukai bagi beberapa lapisan rantaian bekalan logistik. Sebagai contoh, melalui perluasan skop pengecualian B2B, penyedia perkhidmatan penghantaran freight bukan sahaja mendapat pengecualian ke atas perkhidmatan freight, tetapi turut layak mendapat pengecualian ke atas perkhidmatan lain. Ia meliputi pengundangan, pelabuhan, perkapalan dan kemudahan rantaian sejuk yang berada dalam butiran sama dengan perkhidmatan freight tersebut. Kerajaan membantu mengurangkan beban pada peniaga dan risiko kenaikan harga barangan dalam negara. Ia melalui tindakan memperluas skop pengecualian cukai perkhidmatan sektor logistik. Justru Ahli Majlis Kerja Tertinggi Persatuan Akauntan Percukaian Malaysia MATA, Amsyari Zarir Abdul Syakur berpandangan usaha terus kerajaan dalam menyokong rakyat, khususnya peniaga melalui sektor logistik dilihat sebagai tindakan yang wajar. Antara B2B dengan peniaga. Ini sangat bagus. Kita tahu peniaga sangat memerlukan perkhidmatan logistik. Dengan wujudnya cukai perkhidmatan logistik, cukai perkhidmatan pada perkhidmatan logistik, ini sudah sebanyak sikit banyak akan menaikkan kos pada mereka. Dengan kenaikan kos, harga barang pun kemungkinan akan terpaksa mereka naik. Dengan tiadanya cukai perkhidmatan dikena antara B2B, ini sedikit sebanyak mengurangkan beban dan mengurangkan risiko kenaikan harga.